Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Fattahu ya Fattah. Ya Alim ya Alim. Wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Maimunah, Ibu Nurmala, Ibu Bahariah, Matik Syarifah Kharijah, Ibu Jaslina, Ibu Rahil, Kak Hana, Haji Saiful, Ibu Hilalia, Kak Wan Imamah, Makcik Nid Rizan, Ibu Hani Hussein, Ibu Wan Endon, Ibu Fatimah Said, Tuan Haji Ramli, Ibu Maslina, Tuan Haji Azlan. Alhamdulillah. Ibu Cik Fatimah, Ibu Doktor Cik Fatimah, alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ni macam saya kata, hari Jumaat ni saya nak buat hafazan teknik menghafal surah Al-Kahfi ya. Surah Al-Kahfi. Ayat pertama hingga ayat 10, tujuannya supaya kita dapat amalkan insya-Allah. Saya dan ibu-ibu ayah dapat amalkanlah insya-Allah ya, istiqamah. Ayat 1 hingga 10. Kita tak nak hafal kosong. Kita nak hafal dengan tahu makna sekali. Macam tu. Jadi ibu ayah, kita bukan nak hafal terus sampai 10 ayat, kita akan hafal sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Jadi kalau ibu ayah nak hafal, kalau terlepas mana-mana kuliah, untuk hafazan ini, ulang balik dengan video yang Tuan Haji Nasir upload nanti insyaAllah. Kalau ada video lah insyaAllah ya. Ini ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dulu ayat pertama. Ayat pertama. Okay. Sebelum tu ibu ayah, siapa yang dah hafal sebenarnya ayat 1 sampai 10? Yang dah hafal? Ada tak yang dah hafal? 1 sampai 10 ni ada tak yang memang dah hafal? Jadi kalau untuk ibu-ibu yang memang dah hafal, jadi kita bagi peluang lebih kepada ibu-ibu yang baru nak hafal dan dia nak tasmik hafazan insya-Allah ibu ayah ya. Okey. Okey, kita tengok dulu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nanti kalau saya tanya macam ni ibu ayah ya. Alhamdulillah, ibu terjemahkan. Segala puji bagi Allah. Allazi, yang. Anzala, telah menurunkan. Saya nak ikut terjemah saya, bukan terjemah dalam Quran ibu ayah ya, terjemah saya. Jadi kalau ibu ayah rasa nak jawab, kena jawab ikut apa yang saya terjemahkan. Okey. Jadi alhamdulillah segala puji, alhamdulillah segala puji bagi Allah, allazi yang anzala telah menurunkan ala 'abdihi ke atas hamba-Nya. Turunkan apa? Al-kitaba, kitab, walam yaj'al, dan dia tidak menjadikan lahu baginya, bagi kitab tadi, iwaja, sebarang bengkok, sebarang yang tidak lurus, sebarang kebengkokan lah. Okay. Sebelum kita masuk tu, ibu ayah, kerana saya nak kaitkan dengan bahasa Arab ya, sebelum kita hafal, sebelum kita faham dengan hafalan, tengok faham dulu dengan bahasa Arab dulu. Jadi ibu, alhamdu, segala puji. Mana datang mana segala ibu? Kita dah bincang sebelum ni. Mana datang mana segala tu ibu? Pada alif lam ya.
Jadi buaya, alhamdu segala puji yang datang mana segala tu pada alif lam. Alif lam dalam bahasa Arab ada banyak maksud. Antara maknanya adalah memberikan makna segala. Saya naikkan sikit. Memberikan makna segala. Segala puji lillah bagi Allah allazi. Kenapa guna allazi buaya? Kenapa gunakan allazi? Siapa nak try jawab boleh unmute. Kita bincang. Memang kita nak apa ni tapi kita nak bagi faham tu. Assalamualaikum Ustaz. Ibrahim. Okey Ibrahim, kenapa guna allazi? Kerana kalimah Allah mufrad. Bukan pasal Allah mufrad, Allah kalimah Allah mufrad, tapi tengok pada muzakkar muannas. Kalimah Allah muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar. Alhamdulillah. Li kepada Allah. Allazi, kenapa digunakan allazi? Kerana lafaz Allah tu muzakkar. Okey. Anzala fi'il apa ibu? If'al. Saya tanya, anzala fi'il apa? Fi'il madhi ke fi'il mudhari? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey. Anzala tu bab if'al betul. Anzala tu bab if'al. Okey bu. Anzala tu fi'il madhi bab if'al. Kotak keberapa anzala? Kotak pertama. Kotak pertama. Kotak pertama tu untuk dia ke untuk kamu ke apa? Untuk huwa dia. Untuk dia. Di sini dia tu kembali pada siapa tu? Anzala. Dia telah menurunkan siapa dia? Kepada Allah. Okey. Jadi ibu semua faham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah allazi yang. Kenapa gunakan allazi? Kerana Allah Ta'ala itu muzakkar, kerana Allah Ta'ala itu kalimah Allah itu muzakkar, maka digunakan allazi. Mendatangkan sifatnya. Allazi anzala, telah menurunkan. Anzala ni fi'il madhi, kotak pertama dia. Kenapa? Dia kerana kita bercakap mengenai Allah. Ala abdihi. Ala, apa dia terjemah ala ibu? Atas. Atas. Okey, kenapa dibaca abdi? Abdi hamba. Kenapa dibaca abdi tak dibaca abdu, tak dibaca abda? Pasal huruf jar ala. Jar ala. Ala abdihil kitab. Ala abdihil kitab. Okey, ibu, kenapa dibaca al-kitabah tu? Kenapa baris atas? Maf'ulun bih. Bagus. Maf'ul bihi kepada apa? Pada Mesti ada fi'il kan? fi'ilnya anzala tadi. Okey. Anzala fi'il madhi, ada fa'il. Fa'ilnya dhamir huwa dalam anzala, kembali kepada Allah. Maka al-kitabah jadi maf'ul bihi, telah menurunkan oleh dia akan al-kitab. Oleh kerana itu ibu ayah, al-kitabah dibaca baris atas. Kita bukan nak hafal kosong ibu ayah ya. Kita nak hafal dengan faham kaedah bahasa Arabnya sekali. Itu kita nak. Okey, terima kasih ibu. Sama. Okey. Jadi ibu ayah, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi, yang anzala, telah menurunkan, ala abdihil kitab, ke atas hambanya, nya tu Allah, al-kitaba, akan kitab Al-Quran. Okey. Siapa kat sini ibu-ibu yang belum hafal lagi? Ibu-ibu yang siapa yang belum hafal? Yang nak cuba. Yang dah hafal, kalau siapa yang dah hafal pun boleh juga cuba. Tapi saya nak terangkan setiap kalimah tu macam apa yang saya cakap tadi. Bukan sekadar hafal tapi tak faham. Siapa nak cuba ibu? Siapa nak cuba? Saya akan tanya macam tadi balik. Ibrahim tadi dah. Siapa ibu-ibu lain? Siapa nak try? Saya tanya balik benda yang sama. Okey, Ibu Marusa, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya tanya Ibu ya. Ya. Ibu, segala puji bagi ibu tengah tengok Quran ke? Ada. Okey, ibu tutup sekejap. Oh, okey. Okey. Ibu, apa dia segala puji bagi Allah? Alhamdulillahi. Okey, yang Allazi ke atas saja. ala Okey. Kitab al-kitabah
Okey. Telah menurunkan. Anzala. Okey. Ibu, kenapa Allah sebut anzala? Kenapa tak sebut anzalat? Kenapa anzala? Anzala tu fi'il Sebab, madhi apa ibu? sebab Allah di sini katakan muzakkar. Kerana kalimah Allah ibu. Jangan Kalimah kata Allah. Allah. Kalimah Allah. Ha. Sorry. Waliyazubillah. Okey. Ha. Kalimah Allah tu muzakkar Okey. Ya. Ibu ala abdihi. Kenapa dia baca abdi? Kenapa tak baca abduhu? Kenapa? Abdi sebab dia lepas ala iaitu huruf jar. Okey. Ibu baca ibu. Alhamdulillahilladzi sampai alkitabah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu Yang belakang iwaja. belum. Yang belakang tak nak dulu. Okey, Ya, ibu. okey. Jadi ibu alkitabah tu kenapa ibu baca alkitabah? Kenapa tak baca alkitabu ke alkitabi? Sebab dia maflum bihi. Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Okey, alhamdulillah ibu ya. Okey, saya teruskan ibu. Walam yaj'al, boleh ibu? Okey. Okey. Sekarang Tengok ibu Quran ke? Sekarang tengok Quran ke? boleh tengok. Okey. Okey, ibu tengok yaj'al itu asalnya Ya. yaj'alu maksudnya menjadikan. Okey. Mhm. Di sini kenapa kita baca yaj'al? Lam sebab ada lam. Kerana Lam ada men- lam. Lam Ah. menhazaf Kan lam itu Bukan. merafakkan ke menasabkan. merafakkan. Oh, Ibu menasabkan. tak ibu dengar dulu. Ibu nak cepat ibu tunggu dulu. Ha. Kalau tak nanti ibu tak faham. Ya. Ibu lam itu merafakkan ke, menasabkan ke, menjazamkan ke. Menasabkan. Bukan menasabkan tu akan jadi bari atas. Ini menjazam pasal tu dengan nusara menjazamkan. Okey. Lupalah yang lan dengan lam ni. Semua ibu-ibu tulis. Saya tanya balik sekarang, saya nak ibu-ibu jawab yang betul. Lam itu menjazamkan. Lam menjazamkan. Menjazamkan fi'il mudhari'. Ibu-ibu semua buka nota. Oh, ibu dengar suara saya di sini. Okey. Ibu-ibu semua buka nota 26, nota mustawa 1. Ibu saya mau mute boleh tak? Okey. Okey. Ibu-ibu semua buka nota 26 mustawa 1, tulis lam menjazamkan fi'il mudhari'. Tulis dulu ya. Lam menjazamkan fi'il mudhari'. Kalau ibu-ibu dah tulis kat nota 26 mustawa 1, komen dah. Lam nafiyah menjazamkan fi'il mudhari'. Kalau dah komen dah ibu ya. Lepas tu saya buka balik ibu Marusah. Okey. Ibu tulis kalau dah tulis dah. Okey. Okey, ibu Marusah boleh ambil boleh ibu? Okey. Jadi ibu kalau menjazamkan kotak warna kuning tu kita matikan dia. Ya. Jadi kita baca yaj'al. Pasal tu kita baca yaj'al. Kita tak baca yaj'alu. Lam yaj'al. Begitu Ya. Okey. Salam. Ya. Walam yaj'al, dan tidak dia menjadikan. Apa terjemah lam yaj'al ibu? Menjadikan. Tidak dia menjadikan. Lam. Sekejap ibu Lam, di sini lam terjemah tidak ibu tak payah terjemah belum. Di sini Oh. di sini ibu ayah saya ajar sebelum lam terjemah belum kan. Belum boleh tidak boleh. Tapi di sini ibu lam terjemah tidak. Okey. Ada gangguan pasal ibu Marusah dengar suara saya cakap. Tak apa ibu. Tidak ya. Walam yaj'al, dan lam tu tidak yaj'al dia menjadikan lahu baginya siapa? Bagi kitab tadi iwaja sebarang kebengkokan. Boleh ibu Marusah insya-Allah? Ibu Marusah rasa macam mana ibu kali ni hari ni? Ya. Terganggu pasal dengar suara saya kuat kat ibu punya. Okey, saya off ya. Tapi ibu maaf ibu ya. Okey. Boleh tak ibu-ibu lain seorang insya-Allah ibu lain, ibu Marusah terpaksa inilah benda yang tak dapat nak dikawal. Pasal ada gangguan bunyi. Ibu lain siapa nak try insya-Allah? Okey, Ibu Saidah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ibu. Okey ibu. Yaj'al tadi kenapa dibaca yaj'al? Kenapa tak dibaca yaj'alu? Sebab sebelumnya ada huruf lam. Lam tu apa nama lam tu ibu? Lam apa nama tadi? Lam Lam jazam. Lam nafi. Lam nafi. Okey. Lam nafi. Lam nafi itu dia merafa'kan ke, menasabkan ke, menjazamkan? Menjazamkan. Menjazamkan, betul ibu ya, menjazamkan. Okey. Jadi walam yaj'al lahu baginya. Nya tu hu tu kembali pada apa ibu? Hu tu? Hu Allah. Kata ibu. Bukan. Lahunya. Lahu. Alkitab. Oh, Alkitab. Okey, Alkitab. Okey. Takkanlah Allah Taala tidak menjadikan baginya bagi Allah. Okey. Baginya Lahu, bagi okey. bagi Alkitab. Alkitab. Ai wajah ibu, apa terjemah ai wajah? Ai wajah sebarang bengkok. Sebarang bengkok ya. Sebarang bengkok. Okey ibu. Ibu tutup Quran ibu? Okey. Dah? Dah. Okay. Ibu apa terjemah ke atas hamba-nya? Ala abdihi. Ala abdihi. Ala abdihi. Apa terjemah sebarang bengkok? Ai wajah. Ai wajah. Okey ibu. Walam yaj'al. Ibu sebutkan apakah i'rab bagi lam yaj'al itu? I'rab tu jazam ke Ustaz? Jazam. Tak pasti maksud. Ya. Okey. I'rabnya jazam lah ya, jazam ibu ya. Cuba ibu baca daripada awal sampai habis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitab. Kitab wajah lahu kitab dan walam yaj'al lahu wajah. Okey, bagi ibu ya. Lagi sekali ibu ulang ibu. Alhamdulillahillazi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu wajah. Alhamdulillah ibu, cantik ibu ya. Masya-Allah. Okey ibu, saya rasa ibu semua dah faham maksudnya. Sekarang kita dah tengok tajwid dia pula. Tajwid dia kena pegang juga ibu ya. Alhamdu alif lam qamariyah. Tajwid pun saya nak tanya ibu ya. Ibu jangan ingat tajwid saya tak tanya. Tajwid pun saya nak tanya juga ni. Bersedia? Alhamdu alif lam qamariyah. Hamdu mim mati bertemu dal. Ibu tengok kalau mim mati atasnya ada tanda mati tu, maka hukumnya izhar syafawi. Izhar syafawi. Okey. Ibu nampak tak ibu, mim dalam Rasam Osmani kalau huruf mim mati atas dia nampak tanda mati, maka mim tu dibaca jelas, dibaca izhar. Dan dipanggil izhar syafawi. Okey, ibu kenapa nama izhar syafawi ni? Apa dia syafawi? Okey, minta Ibu Maslina. Ibu Maslina tolong kita orang semua ibu. Ibu Maslina boleh ibu? Ibu Maslina ada tauliah mengajar dari Jais untuk Al-Quran. Dan Ibu Maslina adalah antara pelajar terbaik untuk Al-Quran di Masjid Negeri Shah Alam. Ibu Maslina ada dengan kita, alhamdulillah ibu. Ibu Maslina ada tak tu ibu? Ke ibu tak ada? Tadi ada. Okay, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ibu. Tak apa ibu? Boleh ya? InsyaAllah. Okey. Ibu tolong terangkan ibu kenapa dipanggil syafawi ibu ya? Syafawi sebab mim itu dia daripada makannya di bibir. Bibir, okey. Makan syafawi lah Ustaz. Mim Okey. Apa di bibir bahasa Arab ibu? Syafatain. Syafatain, syafah ni kan. Dua bibir syafatain. Maka dipanggil yang melibatkan bibir dipanggil syafawi. Syafawi yang melibatkan bibir. Betul kan ibu kan? Ya. Yeah. Maksudnya ibu kena melibatkan syafatain, dua bibir. Boleh tak ibu cuba sebut mim tanpa rapatkan dua bibir? Cuba kat rumah masing-masing sebut mim tapi jangan rapatkan dua bibir. Jadi tak boleh Ustaz, tak boleh. Mesti rapatkan ibu kan? Rapatkan bibir. Terima kasih banyak ibu atas penerangan makna syafawi. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ibu.
Jadi Buaya kenapa dia panggil izhar syafawi? Syafawi itu maksudnya bibir, kebibiran. Pasal apa nak sebut mim? Nak sebut mim tak boleh, tak dapat bibir, mesti dapat bibir. Mim baru jadi huruf mim. Kalau tak dapat tak jadi. Jadi dipanggil izhar syafawi, menjelaskan huruf itu dan melibatkan bibir. Hamdu. Okey. Jadi kalau paling saya tanya tajwid, ibu-ibu kena jawab. Alamak ustaz, kena tanya tajwid juga ke? Ibu nak hafal biasa ke? Ibu-ibu nak hafal betul-betul hafal sungguh-sungguh dengan tajwid sekali? Saya tanya ibu, kalau ibu nak hafal biasa je, saya tak nak masuk tajwid. Cuba ibu jawab sekarang. Saya nak hafal, saya nak ajar ibu sungguh-sungguh ni. Pegang tajwid ibu pegang. Ke ibu nak hafal biasa, tak nak tajwid? Dengan tajwid ibu ya. Kalau dengan tajwid, ibu-ibu sabarlah. Satu hari satu ayat sikit-sikit tapi pegang betul ayat tu. InsyaAllah ibu ayah ya, insyaAllah. Okey. Jadi alhamdulillah dengan tajwid. Jadi mim mati bertemu dal, saya akan tanya. Mim mati bertemu dal izhar syafawi. Ibu sebut macam tu. Okey. Seulang, alhamdu alif lam qamariyah. Hamdu mim mati bertemu dal izhar syafawi. Okey. Lillahi. Lillahi. Lillah tu ada lafaz, kita sebut lafaz jalalah. Lafaz Allah tu kita panggil lafaz jalalah. Lafaz jalalah dibaca dengan dibaca dengan apa tu? Ibu Maslina, kalau lafaz Allah dibaca dengan nipis, dibaca sebut apa macam mana ibu? Baca tarqiq ke ibu? Lafaz Allah dibaca. Ya? Tarqiq. Tarqiq kan? Lafaz Allah dibaca nipis, kita dibaca dengan tarqiq kan ibu ya? Betul masih ibu? Okay. Jadi kita sebut lafaz jalalah dibaca tarqiq kerana sebelumnya baris bawah. Okey. Allazi, zi tu apa zi? Zi tu hukumnya apa ibu ya? Tengok. Huruf mat bertemu dengan hamzah. Huruf mat iaitu huruf ya bertemu dengan hamzah. Satu kalimah yang sama ke dua kalimah berasingan ibu? Dua kalimah berasingan. Okey, bila berasing kita panggil apa? Muttasil ke munfasil? Benda tu terasing, muttasil ke munfasil? Kita dah bincang dalam dhamir muttasil munfasil. Munfasil ibu ayah ya. Dua kalimah berasingan munfasil. Jadi sekarang ni ibu ayah, baca pendek ke baca panjang? Sekarang kita baca pendek ke panjang? Baca panjang. Bila baca panjang kita sebut apa ibu ayah? Panjang tu kita sebut apa? Bacaan panjang kita sebut apa? Mat. Haji Wahab, Masya Allah. Haji Wahab ni guru Quran ni kot. Kan? Mat. Bacaan panjang mat. Cuma mat tu ada mat 2 harkat sampailah mat ke 6 harkat. Panjang maksudnya mat ya. Ibu Maslina, Ibu Aziza dan ramai ibu kat sini, Ibu Wan Hasnah, ramai guru Quran ada tauliah ni ya. Kalau saya salah tolong betulkan ibu ya, insya-Allah. Jadi ibu ayah, kita dah ada mat dan ada munfasil. Sekarang ni tengok pula ibu ayah. Zi'an. Kita boleh baca 3 wajah kan? Kita boleh baca Alhamdulillahillazi zi'an. Itu 2 harkat. Ataupun kita baca Alhamdulillahillazi anzala. Itu dah 4 harkat. Ataupun kita baca 5 harkat. Alhamdulillahillazi anzala. Boleh baca 2, 4, 5 harkat. 2, 4, 5 harkat. Maka ibu boleh baca 2, 4, 5. Wajib ke baca 5? Wajib ke baca 4? Wajib ke baca 2? Wajib ke tidak ibu? Tidak wajib. Dia tak wajib, hukumnya jaiz. Maka namanya mad jaiz. Bacaan mad yang jaiz, yang harus saja. Jaiz maksudnya harus. Bacaan mad yang jaiz. Ibu, ayah dengan sin ke dengan zai? Jaiz tu dengan sin ke dengan zai? Dengan zai. Tapi kita sebut apa? Jaiz ke jaiz biasanya? Baik mengaku. Sebut jaiz ke jaiz? Kita Melayu sebut jaiz kan? Tapi betulnya jaiz. Tapi dah ramai yang kita ni sebut mat jaiz. Mat jaiz pasal apa? Ada penyanyi pun nama mat jaiz. Kita pun sebut mat jaiz. Bukan jaiz ni, jaiz zai. Dengan saya pun kadang-kadang sebut jaiz juga jaiz. Okey. Munfasil boleh baca 2, 4, 5 harkat. Cuma di peringkat, contohnya kalau kita belajar hafazan di peringkat kebangsaan,
kalau ada pertandingan hafazan, mad jaiz munfasil ini diminta untuk dibaca 4 harakat. Cantiknya baca tengah-tengah 4 harakat. Okey, jangan baca 2 harakat, cantiknya baca 4 harakat mad jaiz munfasil di peringkat kebahasaan kita lah. Kita apa balik kat sini. Anza nun mati bertemu zai ibu. Apa hukumnya ibu ayah? Nun mati bertemu zai? Ikhfa saja tak cukup. Ikhfa haqiqi. Tak nak ikhfa saja. Ikhfa haqiqi. Okey. Kerana ikhfa ada ikhfa syafawi. Ikhfa haqiqi. Jadi ibu ayah, apa maksud ikhfa tu, apa maksud dia? Apa dia makna ikhfa? Samar-samar ataupun menyembunyikan, menyamar-nyamarkan ataupun menyembunyikan. Okey. Ibu ayah, okey, kalau bunyi alif nun mati atas an, in, un, Tapi tiba-tiba bila masukkan zai kita baca asalnya an, an. Tapi tiba-tiba bila bunyi zai ni, kita dah dengung sikit. Bunyi nun mati itu kita menyembunyikan bunyi nun mati itu dan standby kepada bunyi selepas dia. Asalnya an. Nampak tak ibu? Maka hukumnya ikhfa haqiqi. Ikhfa maksudnya menyembunyikan. Okey. Setakat anzala boleh terima tak ibu? Boleh ikut tak? Boleh salin tak? Boleh tak salin tadi sampai kepada anzala hukum tajwidnya? Boleh? Okay, saya minta ibu seorang untuk buka balik hukum tajwid daripada alhamdu sampai anzala. Siapa nak try ibu? Jangan malu ibu ya, salah tak apa. Di sini kita ramai guru-guru kat sini, ada Ustazah Maslina, ada Ustazah Azizah ada, ramai ada. Ustazah Wan Imamah ada. Boleh ibu, siapa nak try? InsyaAllah, ketakut. Okey, Ibu Asimah boleh. Ibu Asimah boleh, bisa. Okey, Ibu Asimah. Waalaikumsalam Ibu. Okey. Boleh Ibu? Boleh. Saya nak mula kat mana Ustaz? Alhamdu, alif lam. Alif lam tu izhar qamari. Okey, boleh Ibu ya. Boleh dipanggil izhar qamari boleh ataupun alif lam? Alif lam qamari. Alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Okey. Ya. Kalau alif lam itu alif lam qamariyah kerana huruf adalah muannas. Alif lam tu huruf kan? Maka itu alif lam qamariyah. Kalau izhar qamari. Okey. Boleh Ibu tak apa? Okey. Kemudian alham mim mati bertemu dengan huruf dal, izhar syafawi. Izhar syafawi. Betul. Izhar maknanya jelas. Ya. Jelas dan syafawi sebab huruf makhraj huruf tu diikat dua bibir syafatain. Okey. Alhamdulillah. Lillah huruf ni kalimah Allah tu lafzul jalalah. Dibaca? Kita baca dalam tartib kerana berbaris di kerana sebelumnya baris bawah. Tarkib tu apa maksudnya Ibu, tarkib tu? Itu maksudnya apa Ibu? Nipis. Okey, betul. Kemudian allazian, zian. Allazi apa nama dia dua kalimah sini. Okey. Dia dibaca panjang sebab dia huruf dengan huruf mad. Okey. Dan dia dengan huruf hamzah tu jaiz. Okey. Ya, sebab dia berjauhan. Okey. Mad jaiz apa Ibu? Mad jaiz? Mad jaiz munfasil. Munfasil. Okey Ibu. Jadi huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah yang berasingan Ibu ya. Okey, alhamdulillah. Ya. Kemudian Ibu, anza. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Okey.
ikhfa hakiki. Betul Ibu, ikhfa hakiki. Okey, apa maksud ikhfa Ibu? Ikhfa samar-samar. Samar-samar ataupun menyembunyikan ya. Okey. Ya, Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah, masya-Allah. Itu Okey, sama-sama Ibu. Okey, boleh jelaskan semua insya-Allah. Kemudian ala, apa dia la tu? La tu mad asli boleh lah La tu kita panggil mad asli. Ada nama lain tak Ibu mad asli? Ala tu mad asli ataupun mad apa nama lain Ibu? Boleh tulis? Mad tabi'i. Mad asli ataupun mad tabi'i. Okey. Ada dua boleh sebut mad asli boleh, mad tabi'i pun boleh. Apa maksud asli? Asli tu asal lah. Mad tabi'i. Ibu tabiat, kita kata tabiat, dah tabiat dia. Tabiat tu asal dia dah semula jadi macam tu. Tu mad tabi'i. Bila kata mad bacaan panjang. Jadi bila panjang secara aslinya dua harakat. Secara asal tabiatnya memang baca panjang mestilah dua harakat paling kurang. Kan? Tu dipanggil mad asli ataupun mad tabi'i. Okay. Ala okey. Ibu siapa? Ibu-ibu yang boleh terangkan hukum qalqalah dia berapa? Tolong terangkan. Ada tak Ibu nak bantu kita semua? Okey, Ibu Rahil, boleh Ibu Rahil? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qalqalah Ibu tu Rahil ada pun 5. ada tajuk kan? Alhamdulillah. Mengajar juga. Ya. Ibu, berapa hukum qalqalah Ibu? 5. 5 apa Ibu? Qaf, ta, ba, jim, dal. Tak, saya tak tanya huruf, saya tanya hukum. Hukum qalqalah ada bukan huruf qalqalah. Baca melantun. Apa tu? Tak, bukan. Maksud saya, qalqalah ni ada berapa bahagian qalqalah? 2 bahagian. Apa dia Ibu? Qalqalah kubra dan qalqalah sugra. Kubra dan sughra. Okey, terima kasih banyak Ibu. Sebelum Ibu Rahil teruskan, ada tak ibu-ibu lain yang nak tambah? Ke tak cukup ke? Adakah betul ke 2 saja? Saya tambah Ustaz. Okey, Ibu Saindah. Qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah akbar. Akbar begitu. Boleh Ibu Rahil ya. Ada 3, qalqalah sughra, kubra dan akbar. Okey, tak apa. Okey, Ibu Rahil, terima kasih Ibu ya. Ibu dah cuba, masya-Allah. Okey. Tadi huruf qalqalah betul lah 5 tadi, baju dan kotor. Okey. Ibu, okey, kalau di sini bila huruf qalqalah berada di tengah-tengah bacaan macam ni, kita panggil qalqalah sughra. Qalqalah sughra di tengah-tengah macam ni. Ala ab. Ni qalqalah sughra nama dia. Okey, pasal dia berada di tengah bacaan. Kalau qalqalah kubra berada di hujung bacaan. Contoh, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Okey, ahad kata qalqalah, namanya qalqalah kubra. Ketika mana kita nak mematikan, dia tak semestinya di hujung ayat tapi kita mematikan bacaan. Satu lagi qalqalah akbar, bila kita nak matikan bacaan dan huruf qalqalah itu berapa Ibu? Huruf qalqalah itu berapa? Kita nak matikan bacaan dan huruf qalqalah itu bersabdu. Ibu Maria yang bersabdu. Okey. Contohnya apa Ibu? Contoh paling popular kat mana? Watab. Ibu Azizah. Okey, watab. Tabbat, saya maaf Ibu Ayah ya, ada seorang sahabat saya ni, dia dulu dia nak pergi temu duga pecerita rumah. Pecerita rumah ke imam muda, saya tak ingatlah. Tapi masa temu duga tu, Ustaz Mahmud Ustaz Asam Mahmud ke nama kan? Ustaz Asam Mahmud kan, betul? Dia tanya fiqh semua cantik dah. Tiba-tiba bila tajwid ni masalah. Tajwid ni dia baca, dia suruh baca surah Tabbat Yada tu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ustaz tu tak betul ke awak baca ni? Cuba baca balik. Ingatkan silap baca ke? Sama juga. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu saja yang menyebabkan dia tak layak masuk pertandingan tu. Saya pun tak minat pun pertandingan tu pun. Tapi nak bagi tahu benda ni nampak remeh tapi itu menyebabkan orang pandang alah dia ni tak belajar ke kan. Jadi tabbat yada abi lahabin wa tab. Qalqalah akbar, dia takkannya besar. Wa tab tu. Boleh buat tak apalah. Okey. Habis.
Jadi ba mati maksudnya kita sebut dia qalqalah sughra. Abdihil kitab alif lam qamariyah. Kitab man asli walam yaj'al mim mati bertemu ya izhar syafawi. Senang saja. Mim mati bertemu ya izhar syafawi. Apa tanda ibu yang itu izhar syafawi ibu? Apa tandanya? Apa tanda pada tulisan itu izhar tu? Cuba ibu tulis. Apa tanda pada tulisan yang itu adalah izhar? Nampak mim mati tu nampak ke atas dia. Yaj'al lahu walam yaj'al lahu, lam mati bertemu lam. Apa nama hukumnya ibu? Lam mati bertemu lam. Dua huruf yang sama tu, bertemu dua orang yang sama tu. Apa nama hukumnya ibu? Siapa nak? Ini boleh pakai voice. Siapa nak? Miss Line Ibu Rahil. Dengan Miss Line. Okey. Dengan Miss Line. Siapa nak try jawab ibu? Kenapa namanya Miss Line? Boleh ibu? Boleh? Okey, Ibu Mariam. Okey, Ibu Mariam dulu. Waalaikumsalam ibu. Okey. Idgham mutamasilain betul? Okey. Boleh panggil dengan Miss Line boleh, mutamasilain pun boleh, dua-dua boleh. Okey. Jadi kenapa namanya Miss Line atau mutamasilain ibu? Memasukkan dua huruf yang serupa. Misal kan, misal. Jadi kalau satu misal, satu yang sama mislun, dua yang sama mislan. Kita belajar bahasa Arab juga, mislani. Okey. Jadi idgham mislain kerana idgham tu jadi mudhaf, mislani jadi mudhaf ilaih. Jadi idghamu al-mislaini. Macam tu, memasukkan al-mislaini dua huruf yang sama. So nampak tak ibu berkaitan tak bahasa Arab dengan hukum tajwid ni? Sangat-sangat berkaitan. Boleh ibu ya? Cantik sangat, masya-Allah. Jadi ibu idgham tu kita belajar idgham. Idgham tu daripada masdar bab if'al. Adghama yudghimu idghaman, maksudnya memasukkan. Okey. Ibu Mariam, cuba Ibu Mariam tengok kat Quran ibu. Lam mati bertemu lam. Lam pertama ada tak tanda mati? Tak ada. Mesti tak ada. Ibu ayah, kaedah dalam Rasam Osmani, bila hukum idgham, tak kira idgham apa pun, idgham mislain ke, idgham mutajanisain ke, idgham mutaqaribain ke, bila huruf pertama tu mati masuk huruf kedua, huruf pertama mesti tak ada tanda mati dan kedua mesti ada sabdu, wajib ada sabdu. Sama tak ibu ayah tengok Quran masing-masing? Huruf pertama lam tu mati tapi tak ada tanda mati dan huruf kedua lam tu ada sabdu. Sama tak Quran masing-masing? Itu kaedahnya. Kalau berlaku idgham mesti huruf pertama tak ada tanda mati, huruf kedua mesti ada sabdu. Okey. Jadi Ibu Mariam, apa nama hukumnya tadi ibu? Idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain. Terima kasih banyak ibu. Okay, alhamdulillah. Jadi ibu yang nampak ya? Okey, walam yaj'al lahu iwaja. Apa hukum hu pula ibu ayah? Hu. Apa hukum hu? Siapa nak jawab hukum hu tu apa? Matsilah qasirah. Bagus Ibu Anzah. Maksilah qasirah. Okey. Maksilah qasirah. Maksilah ni ada berapa Ibu Azizah? Dua. Satu maksilah qasirah, satu lagi tentunya Matsilah tawilah. tawilah. Bila berlaku maksilah tawilah tu? Bila hadamah bertemu dengan hamzah. Bila bukan hadamah, lebih tepat kita sebut hadamir ya. Hadamir. Bertemu dengan hamzah. Pasal hadamah kadang-kadang macam ni ha baris depan, kadang ada ha tu baris bawah kan. Ya. Hadamir. Hadamir. Okey, bagus ibu ya. Jadi kalau bertemu dengan hamzah dia akan jadi mad silah tawilah. Okey. Tapi satu lagi ibu, kadang-kadang dia tak semestinya ha tu hadamir, kadang-kadang bukan dhamir pun. Saya jumpa kadang-kadang bukan dhamir. Tapi biasa kita sebut hadamir, tak apalah ya. Maksilah qasirah ibu ya. Ayu wajah, apa hukum ja ibu? Apa hukum ibu ayah semua? Hukum ja apa? Siapa nak jawab? Apa hukum ja ibu ayah? Siapa nak jawab? Mat iwad. Mat iwad. Okey ibu. Man iwad. Apa maksud iwad ibu? Ibu Rahil. Ganti. Ganti. Apa yang ganti kat situ? Itu tak tahu Ustaz. Okey, tak apa. Terima kasih ibu ya. Okey. Bagus ibu, betul lah. Asalnya ibu kita baca iwajan kan? Asalnya iwajan. Asalnya kita baca iwajan.
Asalnya nak tanya ibu, asalnya ada mat tak? Asalnya ada mat tak ibu? Ketika mana kita baca ayu wajan, ada mat tak asalnya? Asalnya tak ada mat. Okey? Kita kena sebut macam ni. Asalnya tak ada mat ibu. Kalau kita sambung ayu wajang qa tak ada mat. Okey? Asalnya ayu wajan. Cuma ketika mana kerana kita nak mewakafkan bacaan di sini, asalnya ayu wajan, kita nak wakafkan, kita sebut dia jadi mat iwad ketika wakaf. Maksudnya kalau kita tak wakafkan bacaan, tak jadi mat iwad. Kalau kita sambung bacaan, dia akan jadi ayu wajang qayyimah. Dia akan jadi ikhfa hakiki. Okey ibu ya. Jadi mat iwad. Mat tu bacaan panjang, iwad maksudnya ganti. Ganti daripada ayu wajan jadi ayu wajah, diganti kepada ayu wajah. Okey. Boleh buaya semua insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Ustaz, Ini saya ya, ibu. Siapa? nak tanya Ibu Azizah. sebab Ya. Quran saya ni ada setengah dia ada baris. Ada baris 2 kan? Yang ini tak ada baris 2 sebab dia letak situ saktah. Okey, tak apa, boleh, tak ada masalah. Dia biasanya kalau resam Osmani ni dia terus letak sin. Saktah. Maksudnya kalau kita nak bentikan bacaan, kalau kita nak bentikan bacaan, baca ain wajah. Kalau kita teruskan bacaan, kita saktah. Tadi tu ke hukum asal, kalau tak ada saktah kita akan jadi idgham, akan jadi ikhfa hakiki. Tapi kalau kita baca sambung, kita kena saktah lah ibu ayah semua ya. Kalau sambung kita kena saktahkan bacaan. Jangan ikut saya baca pula. Ain wajang qaimah tu salah. Tapi kalau kita sambungkan, dia jadi hukumnya ikhfa. Tapi di sini hukumnya adalah kalau kita matikan bacaan, hukumnya mat iwad. Ibu ayah 9:30 kan kita sambung lagi insya-Allah. Sesi seterusnya kita akan masuk ayat yang kedua nanti insya-Allah ibu ayah pukul 9:30. Tapi saya akan minta ibu-ibu seorang Haji Ramli ya. Nanti Haji tanya balik kadang pukul 9:30 boleh. Kita dah habis masa dah. Saya nak rehat kejap. 9:30 sambung balik insya-Allah ya Haji sambung balik. Insya-Allah. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambung nanti insya-Allah.